Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Daniel Wishwa bin Muhammad Hassan. Nombor pendaftaran saya ialah 17 DEP 20F 2021. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang etika dan peradaban di tanah Melayu pada masa pra-kolonial. Okey, objektif hari ini terdapat 4, iaitu memahami apakah itu penghayatan etika dan peradaban. Yang kedua ialah memahami apakah yang berlaku pada masa pra-kolonial yang memberi impak pada masa kini. Dan yang ketiga ialah memahami apakah itu adab, adat resam dan juga adat istiadat. Dan yang keempat, mengetahui apakah itu pra-kolonial. Okey, objektif yang keempat, apakah itu pra-kolonial? Okey, pra-kolonial ni ialah zaman di waktu negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah. Etika telah terjelma dalam tingkah laku setiap kehidupan seharian masyarakat, formal ataupun tidak formal, yang disebut sebagai adab, adat resam dan juga adat istiadat. Okey, pada objektif yang pertama tadi, apakah itu penghayatan etika dan juga peradaban? Okey, penghayatan etika dan peradaban adalah satu emosi yang menerapkan satu sifat adab, adat istiadat dan juga adat resam yang perlu diterapkan dalam setiap jati diri manusia. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat, namun penghayatannya akan menjadi berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Okey, terdapat susun masa dalam peristiwa ini, iaitu yang pertama ialah pra-kolonial yang kita akan membincangkan dengan lebih mendalam, dan selepas itu ialah kolonial iaitu pada waktu moden, dan juga yang ketiga ialah pasca kolonial. Okey, pada pra-kolonial telah adanya adab, adat istiadat dan juga adat resam, dan pada uh, zaman kolonial telah datangnya etika, etos dan juga etiket. Dan pada masa pasca kolonial ini adalah bercampur gaul antara dua itu, iaitu pra-kolonial dan kolonial. Okey, untuk melengkapkan lagi dua objektif untuk hari ini, kita akan membincangkan lebih lanjut tentang bab etika dan penghayatan ini, dan rakan saya akan meneruskannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif bin Mas'ud. Nombor pendaftaran saya 17 DEP 20F 2004. Sebelum kita membincangkan tentang pengertian adat dalam masyarakat Melayu dan hubungannya terhadap Undang-Undang Melayu, elok kita melihat terlebih dahulu apa maksud perkataan adab ini. Okay, istilah adab yang terdapat dalam bahasa Melayu berasal daripada perkataan Arab. Adab yang bermaksud budaya, kesopanan, akhlak yang baik, betul, ada berberi kemanusiaan. Okay, ada 4. Okay, dalam kamus Dewan juga ada syutingan Syekh Osman Syekh Salim juga memberi takrif kepada adab yang hampir serupa sebagai tingkah laku serta tutur kata yang halus. Apa maksud tutur kata halus ni? Macam sopan, budi bahasa, budi pekerti, kan? Sebagai penjelasan lebih lanjut, kamus yang sama juga menyebut tentang keadaan beradab sebagai keadaan mempunyai adab, berbudi bahasa dan bersopan. Manakala bagi bangsa yang beradab disebut sebagai bangsa yang bertamadun. Apa contoh adabnya? Kita tidak boleh meninggikan suara apabila bercakap dengan orang yang lebih tua dari kita atau ibu bapa kita. Okay. Apa lawan perkataan beradab ni? Orang kata beradab ni contoh dia biadab ataupun kurang sopan lah. Tidak menghormati. Okay. Daripada apa yang telah dijelaskan oleh Kamus Dewan atau apa yang terdapat dalam Kamus Arabic English yang telah disunting oleh Cowan 1976, saya cari semalam, dapat dirumuskan bahawa perlakuan beradab dan keadaan memiliki adab adalah keadaan, sifat atau ciri manusia yang sudah bertamadun. Hakikat bahawa masyarakat
dan budaya Melayu di Nusantara sangat mementingkan adab atau adat ini menggambarkan hakikat bahawa bangsa Melayu adalah bangsa yang bertamadun sesuai dengan apa yang telah dirakamkan oleh pengembara-pengembara Barat dan penjajah Barat yang akhirnya singgah dan menakluki Nusantara. Namun begitu, kalau kita fikirkan balik tentang istilah-istilah ni yang berkaitan dengan mendalam, dan pada masa yang sama kita lihat apa yang berlaku dalam masyarakat Melayu di sekeliling kita, kurang pasti sama ada bangsa kita masih memiliki apa yang disebut sebagai ciri atau sifat bersopan santun atau berbudi pekerti yang halus. Ini setengah seni persembahan seperti tarian atau pakaian tradisional yang dipersembahkan pada masa kini cukup untuk menentukan sama ada kita masih mengekalkan ciri-ciri bangsa atau masyarakat yang dimaksudkan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irfan Hakimi bin Muhammad Adri. Nombor pendaftaran saya adalah 17 DEP 20F2023. Saya akan menerangkan tentang adat resam. Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup yang merangkumi segala tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya. Ini juga satu peraturan yang diamalkan secara turun-temurun dalam masyarakat sehingga menjadi sesuatu hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan ini menjadi kebiasaan dan tabiat manusia semula jadi serta kemestian yang diikuti dari satu generasi ke generasi yang lain bagi mengekalkan tradisi sesuatu kaum itu. Adat ialah peraturan yang sudah lama diamalkan yang merangkumi seluruh aspek kehidupan seperti kelahiran, perkahwinan dan kematian. Adat resam merupakan kebiasaan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat yang dapat menggambarkan corak budaya masyarakat tersebut. Di Malaysia, adat resam dan kebudayaan dapat dilihat dalam kehidupan bagi setiap ras seperti adat resam masyarakat Melayu, Cina dan India. Seterusnya kita akan masuk ke contoh umum adat resam, iaitu adat kelahiran, adat perkahwinan dan adat kematian. Sebagai contoh, bagi adat resam kelahiran yang diguna pakai dari pra-kolonial ialah berpantang bagi wanita yang baru lepas bersalin. Selain itu, adat resam bagi perkahwinan pula yang diguna pakai sehingga kini ialah merisik yang melibatkan wakil keluarga teruna dengan orang tua pihak dara. Akhir sekali, adat resam bagi kematian pula wajib bagi setiap masyarakat Melayu meneruti kaedah pengebumian berasaskan garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah dan diselitkan sedikit dengan beberapa adat yang diguna pakai sejak zaman pra-kolonial, iaitu kenduri arwah dan doa selamat yang diadakan oleh keluarga si mati selepas jenazah selamat dikebumikan. Ianya diadakan pada hari pertama, ketiga, ke-44 atau ke-100 hari. Ada juga masyarakat Melayu dari zaman pra-kolonial menggunakan adat turun batu, iaitu menimbus kubur si mati dengan batu-batu kecil dan membina pagar kecil di sekeliling pusara selepas 100 hari seseorang itu meninggal dunia. Kita harus melihat adat sebagai satu alat yang mampu membentuk kita ke arah kemodenan yang lebih baik, iaitu kemodenan rohaniah dan kebendaan. Jelaslah bahawa adat resam adalah satu warisan yang diguna pakai sejak zaman pra-kolonial sehingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hafiz bin Syuib dari kelas DEP 2A. Nombor pendaftaran 17 DEP 20F 2011. Okey, pada hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang adat istiadat di tanah Melayu. Okey, definisi adat istiadat ialah protokol, peraturan ataupun upacara dalam sesuatu majlis. Adat istiadat juga boleh mengubah adat yang sedia ada tetapi mesti mengikut kesesuaian dan
sesuatu tujuan seperti untuk memudahkan masyarakat membezakan taraf dan pangkat antara sultan, pembesar dan rakyat dalam sesuatu majlis. Selain daripada itu, kedudukan posisi simpul kain, bilangan jinjang, tebal bengkung dan bahagian tanjak juga boleh diubah untuk kegunaan mengikut kesesuaian sesuatu majlis. Apa yang digunakan dalam adat istiadat ini hanya sesuai untuk digunakan dalam sesuatu majlis dan langsung tidak sesuai untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Okey. Oleh sebab itu, apa yang diamalkan dalam adat istiadat seperti upacara di istana langsung tidak pernah digunakan sebagai adat harian. Tambahan pula di setiap negeri mereka mempunyai adat istiadat tersendiri mengikut negeri masing-masing. Saya juga di sini saya nak berikan contoh-contoh adat istiadat. Yang pertama, pertabalan sultan, yang kedua pertabalan yang di Pertuan Agong dan yang ketiga pemasyuran raja muda. Contoh untuk perubahan bentuk tanjak dalam adat istiadat pula, yang pertama, simpul kanan ditukar menjadi simpul kiri. Yang kedua, bengkung tunggal ditukar menjadi jenjang. Dan yang ketiga yang saya dapat, ada pucuk ditukar menjadi tiada pucuk. Faham? Dalam menyatakan perihal adat dan adat istiadat ini, sesuatu kefahaman amatlah diperlukan bagi mengelakkan penyalahgunaan tanjak yang tidak sesuai atau berlawanan dengan kesesuaian majlis tersebut. Untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara sebegitu rupa, setiap pengarang ataupun pemakai tanjak perlu mengetahui perkara adat istiadat ini. Jika mereka tidak ambil peduli tentang perkara adat istiadat ini, pemakaian tanjak dikatakan akan kelihatan canggung dan menandakan seseorang itu langsung tidak mengambil tahu dan memahami perbezaan adat istiadat yang ada di tanah Melayu ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamir bin Rafiz daripada kelas DIP 2A, nombor pendaftaran 17 DIP 20F 2003. Berdasarkan daripada zaman pra-kolonial, kita dapat menyimpulkan bahawa sesuatu bangsa itu berbeza bukan sahaja disebabkan oleh fisionomi, bahasa dan tempat tinggalnya, tetapi juga oleh kebudayaannya. Kebudayaan terjalin erat dengan tata susila dan sistem nilai sesuatu bangsa. Peradaban sebelum zaman kolonial, iaitu zaman penjajahan, telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan dalam tamadun alam Melayu. Tamadun alam Melayu tidak akan lengkap tanpa adab dan kebudayaannya serta adat istiadatnya yang unik. Bagaimana budaya ini berbentuk masyarakatnya sehingga ia menjadi hebat, terkenal dan dihormati. Kita juga boleh menyimpulkan dengan menghayati etika dan peradaban zaman pra-kolonial bahawa adab dan istiadat amat ditekankan pada zaman pra-kolonial dengan mengamalkan adab, budaya, adat istiadat dalam kehidupan seharian. Tamadun alam Melayu berupaya menjadi tamadun yang tersohor dan dipandang tinggi daripada segala aspek, termasuklah kebudayaannya, adab, etika dan keunikan adat istiadatnya yang menjadi identiti masyarakat terdahulu. Tidak dinafikan, selaras dengan era globalisasi ini, amalan ini telah semakin pudar dalam diri sesetengah individu. Saban hari kita disajikan dengan berita-berita yang amat tidak wajar tentang perilaku-perilaku anak muda remaja zaman kini. Semakin hilangnya adab dan perilaku asas yang mulia mereka, seperti hilangnya adab dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Bukan itu saja, bahkan terasa kekok dan janggal jika mempraktikkan adat dan budaya warisan mereka. Contohnya,
untuk mengenakan pakaian tradisional warisan turun-temurun yang menganggap bahawa pakaian itu tidak lagi relevan pada zaman kini adalah sangat penting. Kesedaran tentang pewarisan budaya ini sebagai menjamin kelangsungan pembudayaan yang berkekalan, dan ia mestilah diterapkan dari satu generasi kepada generasi seterusnya agar ianya terpelihara. Timbul persoalan, adakah budaya dan adab prakolonial masih dikekalkan sehingga hari ini? Dalam konteks pengamalan adab, adat resan dan adat istiadat ini semakin hari semakin lapuk, sehingga kita perlu mengadaptasi budaya-budaya asing dari luar untuk disesuaikan dengan perubahan citarasa masyarakat ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya mengambil iktibar dan pengajaran dengan menerapkan nilai-nilai yang telah kita pelajari dalam kehidupan seharian kita, supaya berupaya menjadikan kita seorang yang mempunyai etika dan sasar yang baik, serta membentuk bangsa zaman moden yang dipandang tinggi seperti pada zaman prakolonial, di mana tamadun alam Melayu merupakan tamadun yang disegani tamadun luar. Maka ditekankan di sini bersama peringatan anda dan juga saya, jika bukan kita yang menjaga warisan kita, siapa lagi? Maka jagalah warisan kita, kerana itu merupakan identiti kita sebagai seorang Melayu. Sekian, terima kasih daripada kami.